Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersiaran dalam kalender jenayah edisi 19 Mei 2017. Kanak-kanak lelaki meninggal dunia akibat kecederaan dalaman termasuk patah tulang rusuk kanan di Kajang baru-baru ini. Dalam kejadian 6.55 pagi itu, ibu mangsa yang berbangun daripada tidur menyedari pernafasan anaknya berusia 2 tahun tidak stabil. Susulan itu, ibu mangsa yang berusia 29 tahun dan teman lelakinya berusia 39 tahun ditahan. Kedua-dua suspek direman selama 7 hari sehingga 20 Mei dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sementara itu, pertelingkahan dua beradik berkaitan isu tanah pusaka berakhir dengan tragedi apabila abangnya maut selepas kepalanya dihentak menggunakan alat pemadam api. Mangsa Lim Po Hau maut di tempat kejadian. Bagaimanapun, suspek yang berusia 48 tahun sudah pun direman 4 hari dan siasatan dilakukan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Dan kita teruskan dengan rangkuman berita jenayah pilihan sepanjang minggu ini. Ditahan bagi membantu siasatan kematian kanak-kanak berusia 2 tahun yang meninggal dunia mengalami kecederaan dalaman termasuk patah tulang rusuk akibat dipercayai didera dalam kejadian di Kajang semalam. Ibu mangsa yang bekerja sebagai pembantu taska menyedari anak lelakinya sesak nafas dan membawa mangsa ke Hospital Kajang sebelum disahkan meninggal dunia. Ketua Polis Daerah Kajang Asisten Komisioner Osman Nanyang berkata, hasil bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia berpunca dari kecederaan teruk menyebabkan pendarahan dalaman. Susulan itu, katanya kedua suspek direman selama 7 hari sehingga 20 Mei dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Lelaki maut selepas kepalanya dihentak oleh adik menggunakan alat pemadam api di Kampung Sama Gagah, Bukit Mertajam. Dalam kejadian itu, berlaku pertengkaran di antara mangsa dan suspek berkaitan isu tanah pusaka sebelum suspek mengambil alat pemadam api dan menghentak kepala mangsa. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Asisten Komisioner Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid berkata, pihaknya yang tiba sejurus dimaklumkan mendapati mangsa terbaring tidak sedarkan diri di luar rumah. Beliau berkata pihak ambulans yang tiba di lokasi kejadian mengesahkan mangsa sudah meninggal dunia. Suspek kemudian ditahan anggota polis di lokasi kejadian sebelum dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Tengah bagi tindakan selanjutnya. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Bekas Wakalis Kumpulan Aziz Mamat didenda RM1,000 oleh Mahkamah Magistrate Johor Bahru selepas mengaku bersalah memasukkan metafetamin ke dalam badan 6 tahun lalu. Mamat atau nama sebenarnya Muhammad Ali Kamarudin, 39 tahun, dijatuhkan hukuman itu oleh Magistrate Nur Aisyah Ahmad. Sejurus pertuduhan dibacakan juru bahasa mahkamah. Nur Aisyah turut memerintahkan Mamat menjalani pengawasan polis dan agensi anti dadah kebangsaan selama 2 tahun. Manakala sekiranya gagal membayar denda, dia boleh dipenjarakan 5 bulan. Pasukan khas taktikal perisikal narkotik Bukit Aman menahan seorang lelaki berusia 22 tahun dan merampas 3.8 kg kokain bernilai RM1 juta di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Jumaat lalu. Timbalan Komander Sting Senior Asisten Komisioner Arjunaidi Mohamad berkata, suspek ditahan bersama kokain yang disorok dalam balang coklat bagi mengaburi pihak berkuasa. Katanya hasil siasatan mendapati dadah berkenaan bukan untuk pasaran tempatan tetapi untuk dipasarkan ke negara jiran. Suspek yang dipercayai kedai dadah kini ditahan reman 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Anggota tentera berpangkat korporal didakwa di Mahkamah Session Air Keroh Melaka atas 79 pertuduhan salah guna harta Pusat Latihan Peperangan Khusus Pulpak berjumlah lebih RM50,000 tahun lalu.
Tertuduh Musa Mat Dawi berusia 27 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan yang dibacakan terhadapnya. Mengikut pertuduhan pertama hingga ke-79, tertuduh didakwa dengan curang menyalahguna harta iaitu peruntukan pembayaran pulpak dengan mencipta bayaran voucher, membabitkan jumlah itu ke akaun bank miliknya dan milik dua individu berbeza. Tindakan itu dilakukannya di Pejabat Belanjawan Pulpak Kem Sungai Udang Alur Gajah sekitar 25 April 2016 hingga 1 Julai 2016. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 5 tahun dan dengan sebat dan boleh dikenakan denda. Mahkamah membenarkan tertuduh dijamin RM50,000 dengan seorang penjamin. 19 Jun ini bagi tarikh sebutan semula kes. Sebuah kedai penguruk wang di Jalan Mustafa Al-Bakri, Ipoh disamun dan wang tunai pelbagai mata wang bernilai kira-kira RM2 juta dilarikan lewat petang Selasa. Dalam kejadian 6.40 petang itu, 3 lelaki yang memakai topi keledar dan bertopeng serta bersenjatakan sepucuk pistol mainan memasuki premis terbabit sebelum mengugut 5 pekerja termasuk seorang pengawal keselamatan. Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Sum Chang Kyong berkata, pistol mainan yang dipercayai digunakan suspek turut dijumpai di tepi longkang berhampiran lokasi kejadian. Menurutnya, selepas merampas senjata berkenaan, suspek mengarahkan pekerja membuka peti besi dan melarikan wang tunai pelbagai mata wang. Chang Kyong berkata pekerja tidak disedakan dan tiada pelanggan ketika kejadian berlaku. Seramai 23 peserta lelaki kem motivasi didenda RM1,500 oleh Mahkamah Magistrate atas tuduhan berkelakuan lucah dengan berbogel di sebuah resort. Magistrate Khairuddin Anha Mahmud menjatuhkan hukuman itu terhadap kesemua mereka berusia 19 hingga 23 tahun itu. Selepas kesemuanya mengaku salah sebaik pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah. Mahkamah turut memerintahkan kesemuanya untuk menjalani hukuman penjara sebulan jika gagal membayar denda. Dakwaan kes dilakukan mengikut Seksyen 294-A Kanun Keseksaan untuk memperuntukkan hukuman penjara maksimum 3 bulan atau denda atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Seorang lelaki berusia 25 tahun dicekup orang ramai ketika melarikan diri selepas cuba meragut seorang pelancong wanita warga India di Jalan Hang Mercury, Kuala Lumpur. Ketua Polis Daerah Damwani, Asisten Komisioner Muhammad Sukri Kamal berkata, mangsa berusia 21 tahun dikatakan sedang melintas jalan di lokasi terbabit sebelum dihampiri sebuah motosikal dari arah belakang. Suspek bertindak meragut rantai leher emas mangsa namun gagal kerana wanita itu sempat memegang rantai berkenaan. Suspek yang panik terus memecut motosikalnya dan melanggar pembahagi jalan. Muhammad Sukri berkata orang ramai di lokasi kejadian sempat menahan suspek sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Layanan diberikan seperti ahli keluarga sendiri, namun seorang pembantu rumah Indonesia tidak sedar diuntung apabila sanggup mencuri barang kemas milik majikannya bernilai kira-kira RM50,000 sebelum melarikan diri. Wanita berusia 30 tahun itu bertindak demikian ketika ditinggalkan bersama 4 anak majikannya berusia 3 hingga 10 tahun di rumah seorang saudara di Kampung Pintu Geng Isnin lalu. Bagaimanapun perbuatannya berjaya dikesan apabila ditahan polis di tepi jalan dekat Kampung Sungai Keladi jam 5.30 petang kemarin. Dia kini direman 4 hari bermula semalam untuk siasatan mengikut Seksyen 381 Kanun Keseksaan. Majikannya Sri Rafidayu Muhammad Ali 38 tahun berkata, Amah yang dikenali sebagai Cahaya itu berkhidmat dengan keluarganya semenjak 2014. Malah permit kerjanya tamat April lalu dan baru saja diperbarui setahun lagi.
Polis menemui mayat seorang lelaki dengan kepala berlumuran darah di dalam semak di Persiaran Bayan Mutiara 2, Georgetown malam tadi. Dalam kejadian 8.30 malam itu, polis menerima maklumat awam daripada seorang lelaki mengenai kejadian yang berlaku. Semua berkata sepasukan anggota polis bersama unit forensik Polis Diraja Malaysia (PDRM) tiba di lokasi kejadian untuk menjalankan siasatan dan pemeriksaan. Beliau berkata siasatan mendapati mangsa dipercayai warga Pakistan berusia 54 tahun ditemui dengan kesan kecederaan di bahagian kepala. Siasatan lanjut masih lagi dijalankan di lokasi kejadian, termasuklah unit anjing pengesan, dan mayat mangsa dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk bedah siasat. Sanggup merangkak dan bersembunyi di dalam lumpur selain menyorok di lubang bawah tanah bagi mengelakkan di bekas pihak berkuasa. Itu antara aksi terdesak dilakukan sekumpulan pendatang asing tanpa izin di kawasan tapak binaan di Jalan Khidmat Usaha Persiaran di Kamas. Sejurus menyedari kehadiran anggota Jabatan Imigresen Kuala Lumpur. Lebih mengejutkan, seorang pegawai penguatkuasa di BKL nyaris dirodok seorang lelaki Indonesia menggunakan besi yang diubah suai menyerupai cangkuk. Jabatan Imigresen berjaya mencukup 87 individu termasuk seorang wanita. Seramai 26 lelaki ditahan di sekitar Palung Timur 1, 2 dan 3 menyaksikan 20 daripadanya berusia 18 hingga 44 tahun didapati positif mengambil dadah selepas menjalani saringan air kencing. Seorang daripada yang ditahan dipercayai penagih dadah tega bertindak nekat cuba meremput anggota penguatkuasa Agensi Anti Dadah Kebangsaan dengan kenderaan pacuan 4 roda dalam serbuan di sebuah rumah di Palung Timur 3. Suspek berusia 30-an itu dikatakan sedang tidur di dalam kenderaan pacuan 4 roda di depan rumahnya ketika sepasukan anggota penguatkuasa tiba di lokasi. Penolong pengarah penguatkuasa Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Johor, Hashim Abdul Jalil berkata tindakan suspek bagaimanapun tidak mendatangkan kecederaan kepada 6 anggota penguatkuasa. Katanya serbuan ke beberapa kediaman itu turut menemui dadah jenis heroin dan syabu dan semua suspek ditahan untuk siasatan yang dijalankan mengikut Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 8-A Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983. Baiklah, sekian dulu untuk paparan kalender jenayah minggu ini. Semoga paparan itu tadi menjadi panduan dan pengajaran berguna untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus layari laman web harian Metro di hmetro.com.my bagi mendapatkan paparan berita dan video menarik yang kami sediakan sepanjang minggu ini. Juga berita video di laman YouTube Metro TV, platform laman sosial termasuk Facebook, Twitter dan Instagram serta aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Dengan itu, selamat berhujung minggu. Jumpa lagi minggu hadapan. Saya Nurul Huda Kosnon. Assalamualaikum dan salam hormat.